beliau ini di antaranya disebutkan di dalam manaqib atau terjemahnya dalam kitab-kitab yang besar-besar. Sahal As-Tusturi mengatakan, aku ini ingat perkara yang jarang orang ingat. Apa dia? Aku ingat ketika mana Allah tanya kepada aku, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Aku ingat ketika itu. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Ya. Aku ingat ketika mana Allah tanya itu. Dan aku ingat ketika aku berada dalam rahim ibuku. Jadi salah sesuatu cakap, aku ingat. Kita tak ingat lah. Kita ingat, oh umur berapa lah. Tapi dia ingat. Sebab tu 3 tahun umur dia. Pakcik dia ajar tu kan, Allahu Nadhiri, Allahu Syahid, Allahu Ma'i. Dia 3 tahun, dia 3 tahun umur dia. Dia ajarkan kalimat itu. Diulang-ulang setiap malam 7 kali. Sehingga dia kata, seumur hidup aku tak pernah buat maksiat. Sebab apa? Sebab kalimat ini, Allah itu melihat, Allah itu bersama dengan aku, Allah menyaksikan kepada aku. Itu kalimat zikir dia. Sehingga dia kata, macam mana aku nak buat benda yang bukan-bukan? Dia ajarkan seperti itu. Jadi itu Sahal Al-Tusturi yang kita sebutkan tadi ini. Sebab itulah dulu ketika mana di Mesir, Syekh Abdul Halim Mahmud, dia lihat orang-orang Mesir dulu ni asalnya dengan Al-Azhar yang besar dulu ni, kehidupan mereka itu masih terpelihara ketika mana masuknya kita panggil apa, pengaruh-pengaruh luar, barat dan sebagainya. Maka orang semakin lupa, semakin lalai dengan hiburan dan sebagainya. Maka Syekh Abdul Halim Mahmud dulu dia kata, jom kita sama-sama amalkan zikir ini. Dia dianjurkan untuk nak bacakan zikir yang diajarkan kepada Sahal Al-Tusturi rahimahullah ini, Allahu Ma'i, Allahu Nadhiri, Allahu Syahidi. Dia suruh orang Mesir buat begitu. Tapi orang Mesir tak baca agaknya, akhirnya hari ini macam-macam jadilah. Dan ini adalah merupakan zikir-zikir. Sebab itulah dulu para ulama kecil-kecil dia ajarkan anak mereka itu dengan akidah-akidah. Seperti mana seorang ayah dan ibu yang mengajar kepada anak mereka itu untuk bertawakal kepada Allah, mohon hanya kepada Allah. Nabi ajar kepada Ibn Abbas, kan? Kalau ihfazillah yahfazak, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kepada kamu, kan? Maknanya kamu jaga hak Allah, Allah akan jaga kepada kamu. Dan kamu nak mintalah kepada Allah. Kata Nabi SAW kepada Ibn Abbas, ajar dia kecil lagi, ketika itu masih kecil lagi. Begitu juga ada seorang ibu dan ayah ni, dia ajar kepada anak dia, wahai anakku, kalau kamu nanti nak mohon, semua mohon kepada Allah. Kalau kamu balik daripada belajar nanti, masuk, sebelum kamu pergi dapur, pergi masuk dalam bilik solat, lepas tu doa, ya Allah berikan rezeki kepada aku untuk makan tengah hari ini. Kamu pergi dapur masih ada makanan. Maka adik anak dia hari-hari buat macam tu lah. Balik rumah, basuh dalam bilik, rumah wuduk, semayang, doa, ya Allah berikan rezeki kepada aku hari ini. Pergi dapur ada makanan. Siapa buat? Mak dia masak. Yalah, mak dia masak. Hari-hari tu ada masak, tak masak. Supaya nak ajar anak ni sentiasa doa, tengok ada satu hari nak jadi takdir, ketika tu ibu dan ayah dia tengah kerja tu, balik lambat, terlambat balik. Biasanya balik dulu, masak letak, pergi balik kerja. Ni terlambat. Dah risau dah ayah dengan mak dia, macam mana ni nanti kalau anak kita balik masuk bilik solat, kemudian baca doa, nanti pergi kat dapur dah tak ada makanan, habislah harapan dia, habislah keyakinan dia. Maka ayah dan mak dia memang segera pergi kerja. Tengok anak dia dah pergi kat dapur lah, habislah kita tengok bilik dah tak ada dah. Pergi dapur tengok anak dia sedang makan. Ayah dia kata, mak dia kata, mak dengan ayah dia, mana kau dapat makanan ni? Ayah mak ni tanya pula. Kan ayah dan mak yang ajar, minta kepada Allah, bagilah. Cuma wahai ibuku, wahai ayahku, makanan hari ni lebih sedap daripada biasa-biasa. Subhanallah. Ini tunjukkan keyakinan seperti kiblatul niyah. Dan niyah itu kiblatul qalb. Wa qalbu kiblatul badan. Wa badanu kiblatul jawarih. Wa jawarih kiblatul dunia. Di antaranya perkataan dia mengatakan Allah itu adalah kiblatnya niyah. Maknanya kalau kita solat, kiblatnya adalah Kaabah. Tapi kita bukan sembah kepada Kaabah, kita sembah kepada Allah, tapi kiblat.
Maka dikatakan niat kita, Allah itu kiblat kepada niat kita. Maksudnya niat kita mestilah kerana Allah. Itu maksudkan. Wa niat kiblatul qalb, dan niat itu kiblat kepada hati. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Niat itu tempatnya hati. Wal qalbu kiblatul badan, dan hati ini kiblat daripada badan, nanti jiwanya kiblat kepada hati. Sebab tu ala inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluha al jasadu kullu fa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa qalb. Sesungguhnya dalam diri kamu itu ada seketul daging, kata baginda Rasulullah. Kalau baik, baik seluruh anggota badan kamu. Kalau tak baik, tak baik seluruhnya. Apa dia? Iaitu hati, kata Nabi SAW. Ketika mana diminta kepada Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini adalah seorang hukama yang dirakamkan oleh Allah perkataannya dalam Al-Quran. Dia bukan Nabi. Dia pernah ditawarkan menjadi Nabi, Luqmanul Hakim. Disifatkan oleh Ibn Kathir dan juga para ulama mufassirin. Wajah dia, hidungnya pesek, bibirnya tebal, kulitnya hitam, rambutnya kerinting, tak handsome langsung. Tapi perkataannya dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jika ditanya bagaimanakah kamu boleh keluarkan kata-kata hikmah seperti itu, mengatakan dengan banyak diam. Hingga kerjanya diantaranya mengembala kambing, mengambil upah untuk mengembala kambing. Ketika tuannya mengatakan ya Luqman, sembelih seekor kambing dan bawa bahagian yang paling baik. Sembelih kambing itu dia bawa hati kepada tuan. Sekarang kau sembelih seekor lagi, bawa tempat yang benda yang paling bahagian yang paling tak baik. Dia sembelih dia bawa hati juga. Ya Luqman, aku minta untuk bawa yang benda yang paling baik, dan benda yang tak baik dua-dua kau bawa benda yang sama. Dia kata inilah dia. Kalau baik, baiklah seluruhnya. Kalau tak baik, tak baiklah seluruhnya. Yang ini juga disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Memberi kepada hati. Maka badan ini kiblatnya adalah hati. Maka baik hati orang itu, maka baiklah seluruh amal ini kiblat kepada seluruh panca indera. Imam Ghazali dia kata mata dan lidah ini adalah dua perkara yang sentiasa diminta pertanggungjawaban oleh seluruh anggota badan. Wahai mata, wahai lidah, kalau kamu lurus lidah, kami lurus. Kamu tak lurus, kami tak lurus. Tiap-tiap pagi mereka akan cakap itu kepada kita punya mata dan lidah kita. Cuma kita tak dengar je, dan kita kena dengarkan diri kita. Wahai lidah, wahai mata, kalau kamu lurus, kami lurus semua. Tangan kan lurus, kaki kan lurus, semua akan lurus. Tapi kalau tak lurus, kami juga akan bengkok bersama dengan kamu juga. Pandai jaga mata, jaga lisan. Sebab itu kata Nabi SAW, Al-Muslimu man salima al-muslima min lisanihi wa yadihi. Seorang Islam itu adalah apabila seorang Islam yang lain selamat daripada mulutnya, lidahnya, dan daripada tangan tindakannya. Lidahnya, mana lidah dulu? Biasa orang ni, lidah orang tak selamat daripada lidahnya. Yang ini kena hati-hati. Bal wala alima anna lil qalbi sujudan. Bahkan disebutkan anggota badan adalah kiblatnya kepada wal jawai kiblatud dunia, dan juga anggota badan itu kiblat kepada dunia. Maknanya dunia ini bergantung kepada kita punya anggota badan kita. Sebab tu kita ni kalau anggota badan kita tu baik, daripada asal, daripada niat, kemudian daripada hati, kemudian daripada hati kita yang baik tadi keluar daripada badan kepada panca indera kita, dunia kita jadi baik. Tapi kalau sekiranya tak baik daripada asal tadi ni, maka ketika itu macam mana dunia kita nak baik? Kita tak tahu nak buat anggota badan kita nak gerakkan kepada benda yang baik. Sedangkan tawaran untuk kita nak buat benda yang baik ni luas. Kata Nabi SAW, semua perkara kamu yang baik itu sedekah. Sehingga Nabi SAW nak kuatkan lagi, kata kullu bid'un minkum sedekah. Setiap bahagian duduk di badan kamu itu ada sedekah.
Kamu mengalihkan barang daripada yang mengganggu daripada jalan juga sedekah, kata Nabi. Bahkan kalau kamu tak ada benda nak buat sedekah pun, kata Nabi, kamu meninggalkan yang haram pun sedekah. Kamu buat perkara yang ma'ruf pun sedekah. Kamu tinggal yang haram pun sedekah. Wa kullu bid'ah minkum sadaqah, kata Nabi. Sehingga para sahabat pun, Nabi semua lah, semua. Jadi kalau kami datang kepada isteri kami, macam mana Rasulullah? Kan? Kata Nabi, kalau kamu datangi kepada tempat yang bukan isteri kamu, tempat yang haram, dapat dosa tak? Dapat. Begitu kalau kamu datang kepada isteri kamu tempat yang halal, maka dapat pahala. Kullu bid'ah minkum sadaqah. Setiap anggota badan kamu itu sadaqah. Ada sadaqahnya. Ada dari Rasulullah SAW. Nah, maka nafa'allah bih. Satu lagi kita baca. Usuluna sabatu asya'. Atamassuku bi kitabillah wa iqtida' bi rasulillah wa aklul halal wa kaful adha wa ijtinabul ma'asi wa taubah wa ada'il huquq. Kata Sahal At-Tusturi rahimahullah, usuluna sabatu asya'. Asalnya ataupun asas kepada kami ini ada 7. Asas kita ini kena ada 7. Iaitu yang pertama, atamasuk bi kitabillah, berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Quran, wal iqtida' bi rasulillah, dan mengikuti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aklul halal. Yang ketiga, mesti makan yang halal. Nanti kita akan pergi kepada imam yang kedua nanti setelah ini, iaitu Imam Al-Muhasibi. Imam Al-Muhasibi ni dia ada sensor. Kalau dia pergi nak makan benda yang haram, dia punya saraf dia punya tu dia goyang. Dia boleh detect. Sebab apa? Dah biasa makan yang halal. Yang kita makan ajalah. Kan, tak tahu halal wala haram, kita tak tahu. Kita pergi rumah orang hidang, kita makan. Dan tak boleh pula kita tanya ini halal ke haram. Itu tak ada adab namanya. Tapi tak, kalau mereka pada orang yang sentiasa menjaga kepada yang warak dan menjaga yang halal, mereka boleh rasa. Lepas tu kita digalakkan untuk mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'ul alim. A'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau diamalkan pun, insya-Allah kita boleh dapat dia rasa. Dulu para ulama dulu kadang-kadang makan dia boleh pilih. Sebab apa? Sebab dia dapat, dia tahu, dia ada dah rasa. Makan yang halal. Sebab makan yang haram itu akan menumbuhkan daging, dan daging ini kata Nabi SAW yang tumbuh daripada yang haram, fannaru awla bih, maka neraka lah yang lebih layak untuk nak memakan kepada daging tersebut. Wa kaful adab, dan juga menghalang diri daripada membuat ataupun mengganggu kepada orang lain. Itu menahan diri daripada menyakiti kepada orang lain. Kadang-kadang tu kita diganggu tak suka, tapi mengganggu kepada orang lain dengan apa sahaja, bukan kata mesti dengan lidah dan sebagainya, dengan tindakan kita. Sehingga dalam Islam diajarkan adab, bagaimana adab berjiran. Nak bina rumah pun ada hak-hak jiran yang mesti dikedepankan. Kalau nak meninggikan bangunan pun nak kena tengok juga mataharinya. Allah, ini dimasukkan dalam syariat. Nak tinggikan bangunan, nanti matahari menutupi kepada, mengenai kepada rumah ataupun menghalang daripada masuknya angin dan sebagainya, itu pun akan menyebabkan, disebutkan adalah menyakiti kepada jiran. Dan aku ini sentiasa diulang-ulangkan untuk nak dipesankan oleh Jibril tentang hak-hak jiran, sehingga aku menyangka bahawa jiran ini akan mewarisi daripada harta yang kalau sekiranya mati. Maknanya nak cerita kata hak jiran itu cukup besar. Jadi perlu dijaga. Begitu juga dengan orang yang lain. Washinabul ma'asi, dan menjauhi kepada maksiat, bukan tak buat, menjauhi. Seperti zina, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Washinabul ma'asi, menjauhi maksiat. Bukan kata buat, menjauhi.
Sebab itu menjauhi di antaranya bagaimana, iaitu kita ini kalau ada keinginan cepat-cepat untuk kita istighfar, kemudian buat benda yang baik. Sebab itu disebutkan kalau orang itu ada niat atau keinginan untuk buat yang tak baik, maka cepat-cepat beramal. Itu cara dia. Lawan dia begitu. Maknanya kalau ada keinginan untuk nak tengok benda tak baik, buka Al-Quran baca. Maknanya dia adalah orang-orang yang menjauhi kepada maksiat. Dan itu dia kena lawan, dia kena buat sesuatu. Sebab sifat manusia kalau tak diisi, maka dia akan diisi dengan benda yang bukan-bukan. Kalau tidak dibasahi dengan zikir kepada Allah, maka dia akan dibasahi juga dengan perkataan-perkataan yang tidak baik atau perkataan-perkataan yang lawa. Dia begitu. Mata kalau tak tengok benda yang baik, maka dia akan pergi tengok kepada yang tak baik. Kalau sikit sebab tu dikatakan tidur pun ada, ibadah juga. Kalau dah sampai buka mata setengah maksiat dia, lebih tidur. Kalau tak pergi tempat yang baik, majlis ilmu dan sebagainya, pasti dia akan pergi duduk di tempat yang tak baik. Dia begitu. Sebab manusia ini dia mesti ada tempat dan juga mesti ada pengisian. Kalau tak ada qasidah nasyid yang mesti dia dengar hiburan yang lain. Tapi hari ni lagi bagus. Dua-dua sama naik. Nasyid pun dengar, lagu ni pun dengar juga. Dan bertaubat, dan juga bertaubat. Jadi asas kita ni mesti juga yang seterusnya bertaubat, sentiasa bertaubat. Itu di antara pendapat kepada Sahal At-Tusturi yang ditolak, menjadi fitnah. Dia kata semua kita mesti bertaubat, sama ada kita ini adalah orang yang maksiat atau orang yang taat. Macam mana boleh orang yang maksiat dia bertaubat atau taat? Bertaubat. Dia kata orang yang maksiat itu bertaubat kerana maksiatnya, dan orang yang taat itu bertaubat kerana ketaatannya. Apa maksud dia? Maksiat je lah, dia bertaubat kerana maksiat dia. Tapi orang yang taat itu bertaubat kerana ketaatannya. Kerana apa? Kerana dia semakin dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia terasa dia semakin ketika itu tak mampu untuk nak membalas segala apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Nabi Daud kan, ketika mana, ya Allah, aku akan buktikan kepada kamu, aku akan menjadi hamba yang syukur kepada kamu. Dan Allah silakan ibadah kepada Allah tak berhenti. Lama sampai akhirnya mengaku kepada Allah, ya Allah, aku surrender ya Allah. Sebab setiap aku ibadah, tapi Engkau yang bagi, maka aku tak dapat balas. Aku rasa aku tak mampu untuk nak menzahirkan rasa syukur kepada Allah. Kata Allah, sekarang ini kau bersyukur kepada aku, iaitu kau sudah merasakan ketidakmampuan kamu untuk bersyukur. Tapi selagi kita rasa kita itu di antaranya disebutkan wa adaul huquq, dan juga menunaikan hak muslim atas muslim. Itu ada hak muslim kepada muslim yang disebut juga oleh baginda Rasulullah. Yang pertama adalah memberikan salam dan menjawab salam. Kalau orang itu bersin, kita mendoakan kepadanya. Kalau sekiranya dia sakit, kita ziarah kepada dia. Kalau dia minta nasihat, kita nasihatkan. Kalau dia sakit, kita ziarah kepada dia. Kalau meninggal, kita pergi melihat atau salatkan kepada dia dan menghantar kepada jenazahnya. Ini di antara hak muslim kepada muslim yang telah pun disebutkan oleh baginda Rasulullah. Maka ini juga menjadi asas kepada kita sebagai seorang muslim, iaitu muamalah kita dengan Allah dan dengan makhluk. Sebab itu kita sebutkan kita ni dengan Allah, hak-hak Allah itu ada 1/4 saja. Kalau kita tengok dalam fiqh ni, 1/4 saja. 3/4 semuanya berkaitan dengan muamalah di antara makhluk. Tapi mana yang orang kejar sangat lagi? Orang dengan hak Allah cukup semua, tapi dengan manusia, siapa yang ambil berat? Sebab tu Nabi SAW sebut ketika mana orang tanya, ada seorang perempuan yang mana dianya taat kepada Allah, baik, tapi dia menyakiti jirannya. Kata Nabi, ya kena, dia masuk neraka.
Ada seorang perempuan yang baik ibadahnya kepada Allah, dia mengurung kucingnya, tak bagi makan. Bahkan untuk mencari keluar makan pun tak boleh, dia tak bagi makan. Kata Nabi, dia finnar, masuk neraka. Tapi tengok bagaimana seorang perempuan pelacur yang daripada Israel, yang mana dia kerjanya orang maksiat kepada Allah, tapi ketika mana dia ambil air berikan kepada anjing dan dalam kehausan, masuk dalam syurga. Kaitan hubungan kita dengan makhluk ini yang kadang-kadang orang tak ambil berat, sehingga yang mereka pentingkan adalah hak Allah. Betul, memang hak Allah itu adalah yang lebih berhak untuk kita dahulukan. Tapi apabila menaikkan kepada hak-hak Allah, tidak meninggalkan kepada hak-hak makhluk. Yang Allah Subhanahu Wa Taala yang perintahkan kepada kita, anishkurli waliwalidaik, syukurlah kepada aku dan syukurlah kepada kedua orang tuaku. Lihat bagaimana Allah kaitkan syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Allah kaitkan dalam Al-Quran. Yang tak diterima syukurmu kepada Allah tanpa syukurmu kepada kedua orang tuamu. Ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tak diterima taatmu kepada Allah, tak taat kepada Rasul. Dia kaitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kaitan-kaitan seperti itu, supaya kita tahu hak-hak kita yang mesti kita tunaikan di antara kita dengan makhluk. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama'. Rahmat, kasih sayang kamu kepada apa yang siapa yang berada di atas bumi ini, maka yang di langit akan sayang kepada kamu. Syarat. Nah, kalaulah manusia ini pegang kepada hak-hak yang mesti ditunaikan sesama manusia, sesama makhluk, pasti ketika itu kita akan aman. Nah, tapi malangnya bahkan orang Islam sendiri dengan sesama Islam itu pun tak menunaikan hak. Tidak, kita panggil apa? Laksanakan seperti Nabi mengatakan, innama bu'istu diutammima kalimal akhlak. Aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Yang mana bagaimana kamu itu dengan Allah, bagaimana kamu itu dengan makhluk, itu semua diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi kata, dengan orang tua hendaklah kamu hormati, yang muda hendaklah kamu sayangi, kata Nabi SAW. Nabi sendiri dengan anak-anak yang kecil, Nabi lalu bagi salam, Assalamualaikum. Nabi tegur, Nabi usap kepalanya, Nabi peluk. Ini Nabi SAW kasih sayang bagi Rasulullah SAW. Yang mana Nabi nak ajarkan kepada kita bagaimana yang kita sebutkan tadi. Sebab itu kita tengok ada para ulama, mereka mendapatkan kedudukan yang mulia di Allah hanya sebab mereka memuliakan kepada anak-anak yang kecil. Tapi no, kalau di Singapura, di antara disebabkan dia punya itu kerana dia baik kepada anak-anak yang kecil.